ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيد الكريم وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وإمامنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وقال نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, pertamanya mana sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya, dengan nikmat iman dan Islam, nikmat akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ni, pada pagi ni, untuk menyambung perbincangan daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Kita mengharapkan mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Tuan-tuan tengok pada bab yang ke-20 kita masuk pagi ni, iaitu bab yang ke-20. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Babu ma jaa fi taqannu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab apa yang datang pada taqannu'. Taqannu' ni maksudnya adalah meletakkan lapisan kain di kepala sebelum daripada memakai serban, ataupun kalau dalam bahasa mudah kita hari ni macam pakai kepiah, macam kita pakai kepiah. Jadi Nabi SAW sebelum daripada Nabi memakai serban ikat di kepala, maka Nabi akan letak kain, kain yang berada di antara rambut dan juga serban. Itu dipanggil sebagai taqannu'. Macam kita hari ni lah, kita pakai serban dan kita akan buh kepiah dulu. Okey. Dan juga taqannu' ni tujuan dia adalah supaya serban yang dipakai oleh baginda Nabi SAW tu dalam keadaan yang bersih dan tidak terkena dengan minyak rambut yang dipakai. Jadi minyak rambut yang dipakai akan terkena pada kain tersebut sahaja, yang disebutkan sebagai taqannu'.
hanya terkena pada kain sahaja, dia tak terkena pada serban. Nah, kalau tuan-tuan perasan, geng-geng motor sebelum pakai helmet, dia akan pakai kain buh di kepala. Dia buh kain ke, buh sarung ke apa ke, lepas tu baru dia pakai helmet. Tanya kat dia, apa sebab yang pakai kain ni? Dia kata kalau tak buh kain ni, sagi minyak rambut ke apa ke, dia melekat dekat dia punya helmet. Helmet mahal. Nah, jadi nak jaga helmet tu, dia pakai kain buh di kepala. Jadi kalau kata kotak ke, berminyak ke, peluh ke apa ke, kain tu lah dia ambil pergi basuh. Kan? Jadi tuan-tuan, macam-macam cara lah. Maka tu pun boleh dikatakan sebagai taqannu', bentuk ataupun cara untuk nak jaga kebersihan. Maka baginda Nabi SAW memakai taqannu'. Nabi memakai kain yang melapisi di antara rambut dan juga serban adalah tujuan untuk menjaga kebersihan pada serban yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Maka bersihnya Rasulullah SAW, telitinya Rasulullah SAW di dalam berpakaian. Okey, itu yang pertama. Kedua, tuan-tuan, boleh kita ambil daripada maksud taqannu' di sini adalah menjaga. Kalau kata taqannu' kain yang dipakai oleh Nabi, itu adalah untuk menjaga daripada serban tu jadi kotak. Kan? Juga yang dimasukkan dengan taqannu' ni juga seperti mana seseorang yang memakai kain letak di kepala yang disebutkan sebagai tailasan. Ambil kain ni, dia buah di kepala. Okey, ni contohlah. Kain dia ambil, dia buah di kepala gitu. Ini tailasan. Tailasan ni tuan-tuan ada yang dipakai di luar daripada serban. Macam sekarang lah saya pakai serban, tailasan dia buah luar daripada serban ni macam ni kan. Ada juga tailasan yang dipakai di dalam serban. Maksudnya kepiah dia buh kain, lepas tu baru diikat serban kat luar. Kan? Buh kain, lepas tu baru diikat serban kat luar. Jadi kain tu dia panjang lah, tutup sampai ke bawah, luar diikat dengan serban. Itu juga dinamakan sebagai tailasan. Tailasan tu pun termasuk dalam kategori taqannu' lah. Taqannu'. Baik. Cuma Nabi tak pakai gitulah. Nabi taklah pakai tailasan panjang ikat serban keluar tak. Nabi pakai kain yang ni sahaja. Tapi saya cerita maksud kepada taqannu' juga termasuk dalam kategori tailasan. Tailasan tu pun adalah termasuk dalam kategori taqannu'. Pasal apa contoh orang pakai tailasan? Tailasan ni pasal apa orang pakai? Kalau kita perasan, banyak baba-baba daripada Patani kan, mereka akan pakai tailasan. Bila mai kat Malaysia, pakai tailasan tu, mengajak pergi tak mana pun pakai tailasan tu. Apa tujuannya? Apa sebabnya? Tailasan ni tuan-tuan, dia adalah merupakan salah satu tanda bahawasanya seseorang itu yang malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-istihya min Allah, malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanda kata seseorang yang tinggi dia punya perasaan malu dia. Ni. Jadi bila mana pakai tailasan, kalau kita tengok bila pakai tailasan ni, dia menjaga pandangan. Contoh pakai gini kan. Dia menjaga pandangan. Kalau tak pakai, kita nampak luas kiri kanan belah nampak kan. Tapi bila pakai tailasan, maka dia menjaga pandangan, menghadkan pandangan daripada nampak luas kepada nampak hanya sebahagian sahaja, hanya di depan sahaja. Okey. Jadi tailasan yang dipakai itu tanda malu dengan Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga pandangannya
daripada melihat kebanyakan dunia, maka ketilasan itu juga menjadi satu penghadang ataupun penghalang daripada hatinya terpaut ataupun terpaut dengan dunia. Kalau taqannu' tadi ni, kain yang dipakai di kepala untuk nak elak daripada serban kena dengan minyak yang ada di rambut, maka perhiasan yang dipakai adalah untuk mengelakkan hati daripada terkena dengan perhiasan dunia. Sebab tuan-tuan, dunia ni dia akan datang bermula daripada pandangan. Kan dunia ni kan zinah, perhiasan. Jadi bila mana perhiasan, dia akan bermula dengan pandangan. Bila kita pandang, mata kita tengok akan nampak cantik. Bila tengok nampak seronok, maka daripada situ dia akan masuk ke dalam hati dan juga dia akan menarik kita untuk terpaut dengan perhiasan dunia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Dalam surah Kahfi yang kita baca hari Jumaat, sunat kita baca surah Kahfi, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak-anak dan juga harta adalah merupakan perhiasan dunia. Perhiasan ni maksudnya apa? Benda yang kita tertarik, itu nama perhiasan. Kan masjid kita ni dihiasi dengan cantik, ada khat, ada lampu lilak-lilak apa semua. Jadi bila cantiknya masjid kita ni, orang pun seronok main. Itu nama perhiasan. Kan? Kereta kita ada perhiasan. Orang nak kira kita lah perhiasan pada kereta. Dia tukar rim, dia buh sketing, kan? Lagi buh apa lagi? Dia buh spoiler. Atau orang lelaki-lelaki, perhiasan bagi lelaki-lelaki. Dia tengok kereta nampak seronok ya. Kereta dia tak ada sketing, rim pun biasa-biasa ya, nampak macam kosong ya. Kereta nampak macam telanjang ya. Bagaimana? Orang perempuan tak nampak, lelaki-lelaki nampak benda tu. Dia nak kata perhiasan. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan dia tengok rumah dia hias tu, dia buh pokok, dia buh frame, kan, dia buh tirai. Maka tu adalah perhiasan. Perhiasan ni benda yang bila kita tengok, kita akan rasa seronok dan kita akan tertarik dengan perhiasan. Maka Allah Ta'ala jadikan dunia ini adalah sebagai perhiasan. Apa ayat Quran tu? Orang Sa'ala Sayyidina Muhammad, inna ja'alna ma fil ardi zinatan laha. Kan, sesungguhnya kami jadikan di atas muka bumi ini perhiasan baginya, dalam surah Kahfi. Jadi Allah Ta'ala jadikan dunia ni sebagai perhiasan, yang mana menyebabkan seseorang tu bila tengok dunia dia akan tertarik. Tetapi kita kena ingat, janganlah sampai tertarik sungguh-sungguh dengan perhiasan dunia sehingga kita melupakan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tawaran akhirat. Tuhan sebut dalam Al-Quran, sambungan daripada ayat yang saya bacakan tadi ni, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, itu perhiasan dunia. Anak dan harta merupakan perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika, dan juga al baqiyatus salihat, tawaran-tawaran yang Allah Ta'ala bagi daripada hari akhirat, syurga, pahala, rahmat, syafaat. Ini semua tawaran akhirat. Kata Allah Ta'ala, khairun 'inda rabbika, yang tu lebih baik di sisi Tuhan kamu, sawaban dari segi pahala, wa khairun amala, dan sebaik-baik angan-angan. Okey. Jadi ada dua tawaran. Tawaran yang pertama perhiasan dunia, tawaran kedua adalah akhirat. Maka kata Allah, yang akhirat ni adalah lebih baik di sisi Tuhan kamu. Ni akhirat ni. Maka sebab tu lah tuan-tuan,
kita dunia ni kita boleh ambil, tetapi kita kena ingat jangan sampai kita melepaskan akhirat. Nah, bayangkan macam ni tuan. Guru saya beritahu antara dunia dan juga akhirat ni, dia punya gambaran dia. Satu orang bila mana dia bawa besen, dalam besen tu ada air, besen tu dia letakkan di kepala ni, kedua-dua tangan dia pegang besen. Besen ni diibaratkan macam akhirat. Kemudian di bawah ni ada benda yang dia nak ambil. Katakanlah di bawah ni ada emas ataupun ada duit di bawah, di kaki dia. Jadi ketika mana akhirat dijunjung, ketika mana akhirat dijaga bagi elok, kemas pegang bagi elok, stabil, ketika tu dia pun turunkan badan dia nak ambil sesuatu di bawah, di kaki dia. Duit ke, emas ke, dia nak ambil kan di bawah kan. Maka dia mula lepaskan sebelah tangan. Tangan lepas, nak ambil. Jadi bila mana dia turun nak ambil, dia lepaskan sebelah tangan, maka kena pastikan akhiratnya dalam keadaan yang stabil. Pastikan akhirat tidak dilepaskan. Ni. Kalau akhirat dia stabil, maka dia pun lepaskan kedua-dua tangan. Besen duduk atas kepala tak itu. Dia kawai bagi elok, lalu tangan kedua-duanya dia boleh ambil apa yang ada di bawah. Ni, ambil duit ke, emas ke apa, ambil dalam poket. Kan? Akhirat dia stabil. Tapi kalau dia mula melepaskan tangan tadi ni, menyebabkan akhirat dia itu bergoncang, tak stabil. Dia lepas-lepas tangan tu dia tak apa nak stabil lah. Kan? Tangan di bawah duk pegang, ambil barang. Ketika itu mana yang dia nak lepaskan? Yang di atas tak stabil, yang di bawah juga duduk cari-cari. Maka jangan sampai dia melepaskan tangannya yang di atas lalu dia ambil yang di bawah sehingga menyebabkan yang di atas jatuh. Kalau yang di atas ni tak stabil, lepaskan yang di bawah. Yang di bawah tu maksudnya dunia yang ada kat bawah ni, lepaskan. Lepas tu kembalilah untuk pegang yang berada di atas akhirat. Kan? Maksudnya jangan sekali-kali kita menggadaikan akhirat untuk mendapat kehabuan dunia. Jangan sekali-kali kita menjual akhirat untuk mendapatkan yang dunia, kerana dunia ni dia akan binasa, tetapi akhirat tu yang akan kekal abadi. Orang berniaga pasar malam, macam mana depa pasang kemah tu pukul 4 pasang dah. Lepas tu lagi customer mai pukul 5.30 start mai beli, dia goreng pisang ataupun dia buat apa-apa pasar malam kan, orang duk mai. Orang berumun mai ni tuan, berderu orang duk mai tak putih ni waktu maghrib. Time maghrib tu berderu orang mai, dia pula viral. Lepas tu orang beratok panjang. Ketika tu dia pun tengok, ni gaya ni maghrib macam mana ni. Kan? 7.30 lah maghrib macam mana ni. Orang duk beratok panjang. Dia fikir kalau aku berhenti sat 5 minit mayang maghrib, customer tunggu lama ni, selagi pakai lari lebih. Dia kata ni kalau macam ni mayang maghrib boleh qada, customer ni tak boleh qada. Waktu tu dia buat satu fatwa baru, dia kata tak apa, maghrib kita qada. Qada selagi semayang maghrib dengan isyak. Orang ni semayang jamak takhir, jamak takdim, dia semayang jamak takdan. Tak ada bayang. Maghrib dia buat mayang maghrib dengan isyak lagi ni. Maghrib qada. Boleh ke buat gitu? Tak boleh. Kerana mencari habuan dunia, maka sanggup dia untuk tinggalkan yang akhirat, sanggup dia untuk meninggalkan sembahyang. Kan? Dan tak boleh ke ustaz? Kan boleh qada. Tak boleh. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu wajib atas orang-orang yang beriman mengikut waktu yang telah ditetapkan. Maka sembahyang ada waktu dia.
Kawan ni sampai tak semayang pasal apa? Ligan customer, jaga hati customer, nak rezeki, tetapi dia tak tengok Tuhan yang bagi rezeki. Dia nampak rezeki tu mai daripada makhluk. Ni customer yang mai beli ni lah rezeki aku ni. Dia tak nampak Tuhan yang bagi rezeki. Kan? Nah, na'udzubillah. Contoh sahaja yang saya cerita, iaitu tuan-tuan, jangan sampai kerana habuan dunia maka akhirat dilepaskan. Tuan-tuan, ada berlaku di kalangan adik-beradik, tak tegak siapa. Nah, mak ayah bila mana meninggal, tanah nak dibahagikan, faraid nak difaraidkan. Tapi bila mana nak buat urusan untuk faraid, salah seorang di kalangan adik-beradik ni tak pi buat urusan di mahkamah daripada 5 beradik untuk bahagikan faraid apa semua ni, semua kena pergi mahkamah lah, nak kena tanda tangan ke, nak kena buat pengakuan lah apa semua, mahkamah panggil semua pi. Tapi disebabkan tuan-tuan dalam kalangan adik-beradik tu ada yang tak puas hati, yang seorang ni tak puas hati, dia kata hampa duk rancang hampa ni, noh, hampa boleh kat hampa, aku tak boleh. Contohlah kan, ni di kalangan adik-beradik tak puas hati. Last sekali yang seorang ni dia kata, tak apa, kalau kata aku tak boleh, maka hampa semua dengan harap hampa semua boleh. Tak semua kita pakai tak boleh. Gaduh kan. Bila mahkamah panggil kelima-lima orang tu, 4 orang pergi, seorang tak main, maka boleh berlaku tak? Boleh tak selesai masalah? Tak boleh selesai masalah. Tunda, tangguh. Dia kata kalau aku hampa buat naya, kalau aku tak boleh, hampa semua dengan harap boleh. Lepas tu sampai ke sudah, tanah tu kira tak bahagi. Sampailah kira hampa mati pula, yang si waris ni mati, boleh kat cucu pula. Panjang cerita pula. Kan, contoh sahaja. Disebabkan kerana harta yang sedikit, tanah yang sekangkang kera, tanah yang kecil kan, bukan besar mana pun. Disebabkan kerana tanah yang sekangkang kera, disebabkan kerana harta yang sedikit, maka sanggup dia untuk menjual ukhuwah sesama adik-beradik. Tak tegak siapa. Pasal apa? Sebab kes bergaduh tanah kan. Padahal yang tanah ni dunia, tetapi yang ukhuwah adik-beradik kan, silaturahim ini akhirat, maka dia sanggup untuk gadaikan yang akhirat kerana harta dunia. Kan Tuhan nak uji tu. Maka ketika itu tuan-tuan, dunia kita ni lepaskan. Kadang-kadang hak kita memang kita punya, hak kita tak apalah, lepaskan. Pasal apa? Demi untuk mendapatkan yang akhirat. Kan? Lepaskan. Maka kerana itulah disebutkan tuan-tuan, untuk kita ni lebih tertarik dengan akhirat, tetapi kita tidak tertarik dengan dunia, sehingga menjual akhirat. Dunia bukan tak boleh ambil, tapi jangan sampai akhirat terlepas. Maka tuan-tuan, pitang situ pula cerita toilasan ni. Toilasan kita ni bila mana yang dipakai, maka dia menjaga hati daripada tertarik dengan dunia. Maka itulah gambaran yang disebutkan oleh ulama lah dalam syarah, iaitu taqannu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi menjaga daripada kain sorban yang putih, elok daripada terkena minyak rambut. Toilasan yang dipakai adalah untuk menjaga hati daripada terpaut dan tertarik dengan perhiasan dunia. Ala kulli hal tuan-tuan, bukan kata mesti kena pakai toilasan tu baru kata hati ni akan terjaga dah. Oh, kawan ni tak pakai toilasan ni, dia ni memang dunia ni. Tak begitu. Hati ni tuan-tuan di sini. Hati ini perlu diajak supaya bersifat dengan sifat zuhud. Zuhud maksudnya kita mendahulukan akhirat. Dunia ini tidak diletakkan di hati, itu zuhud.
Jadi salah satu di antara untuk mendidik hati yang zuhud adalah dengan memakai tailasan. Itu salah satu cara. Okey. Baik, hadis 126. Wa anhu bi qala haddatsana Yusuf bin Isa qala haddatsana Waki' qala haddatsana Rabi' bin Sabih an Yazid bin Aban an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qina' ka'anna thawbahu thawbu zayyatin. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memakai qina'. Qina' ni kain yang diletakkan di antara serban dan juga rambut. Ka'anna thawbahu, seolah-olah pakaiannya ni di sini merujuk kepada kain yang dipakai di kepala. Seolah-olah kain yang dipakai di kepala itu thawbu zayyatin, iaitu kain yang berminyak. Kain yang dipakai di kepala tu seolah-olah macam kain yang berminyak. Thawbu zayyatin, kain yang berminyak. Sebab kain tu yang menghalang daripada serban kena minyak dengan kesan minyak rambut. Okey. Baik. Masuk tajuk yang baru, tajuk yang ke-21, babu ma jaa fi jilsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab apa yang datang pada duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pertama tuan-tuan, bila cerita tentang duduknya Nabi ni, Nabi tidak duduk seperti mana seorang raja yang duduk di atas singgasana. Nabi tak duduk di atas singgasana walaupun Nabi seorang Perdana Menteri. Kan kalau seorang yang ada jawatan tinggi, Perdana Menteri, raja, dia ada singgasana, kan? Sultan kita pun tuan-tuan di istana kalau ada majlis rasmi ke apa ke, dia ada singgasana dia. Singgasana tu yang naik tangga, duduk ke atas kursi tu. Lepas tu lagi ada orang duduk kipas, dayang duduk kipas apa, tu singgasana. Kan singgasana. Nabi seorang Perdana Menteri, Nabi seorang ketua negara, tapi Nabi sendiri tidak ada singgasana. Nabi sendiri tidak ada meja dan kerusi khusus, tak ada. Semua yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW daripada makan, daripada urusan, daripada rehat, semuanya di bawah. Di bawah ni tuan-tuan, ini tanda apa? Duduk di bawah ni, duduk di bawah ini adalah cara duduk seorang hamba. Hamba sahaya. Kan hamba sahaya, dia duduk di bawah. Tak ada meja, tak ada kursi apa, duduk macam biasa. Makan di bawah. Duduk di bawah. Rehat semua di bawah. Di atas lantai. Itu cara bagi seorang hamba sahaya di zaman dahulu, zaman dulu ni, hamba sahaya. Maka Nabi memilih untuk ikut cara seorang hamba sahaya. Nabi ikut dengan cara yang macam tu. Tuan-tuan, baginda Nabi SAW pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam untuk baginda Nabi menjadi seorang nabi dan juga raja. Nabi dan raja. Nabi juga ditawarkan oleh Allah Taala dengan kekayaan. Nabi cerita, aku diberikan tawaran untuk menjadi seorang nabi dan raja, ataupun seorang nabi dan hamba. Nabi dan raja siapa dia? Dalam sejarah 25 orang rasul, siapa yang nabi dan raja? Nabi Sulaiman, kan dia raja. Nabi Daud alaihi salam, Nabi Daud raja, kan? Bila kata raja ni, dia menguasai semuanya sekali. Nabi Sulaiman bukan takat raja kepada manusia, jin pun dia bagi arahan.
Nabi Daud AS dia ada kerajaan yang hebat, kerajaan yang besar, kan? Maka tuan-tuan, bila mana Nabi ditawarkan macam tu, tetapi Rasulullah memilih untuk menjadi seorang Nabi dan hamba, Nabi dan miskin. Itu yang dipilih oleh baginda Nabi SAW. Dalam satu hadis Nabi kata, dibentangkan kepada aku, urida alayya, dibentangkan kepada aku oleh malaikat, dibentangkan kepada aku untuk dijadikan satu tempat nama Batha. Batha ni satu tempat yang berada di Mekah ataupun di Madinah. Satu tempat yang berada di Mekah, kalau tak silap saya di Mekah lah, Batha. Dan Batha ni satu padang pasir yang luas. Malaikat mai ke aku, dia bentang kepada aku, dia kata, nak dah aku jadikan Batha ni, seluruh padang pasir ni adalah ditukarkan menjadi emas milik kepada kamu, milik pada Rasulullah SAW. Seluruh padang pasir tu yang nama Batha jadi emas milik Rasulullah. Dan seluruh padang pasir, bukan kata emas ketui ni. Kita kalau dapat seketui emas macam ni, tuan-tuan, tak larat nak kaya lah ni, kan? Seketui macam ni pun tak larat nak kaya lah, kan? 1 gram emas kecil ya, 1 gram emas lah harga 300 lebih. 1 gram emas, 82 gram emas besar mana ya? 82 gram emas kena bayar 85 gram emas tu kena bayar zakat lah. Kecil ya, 25,000 lah ni dia punya harga tu, kan? Kalau dapat seketui macam ni emas ni, jutawan, millionaire ke apa besar ni pun tak apalah. Ni cara besar ni. Ini malaikat nak jadikan bagi Nabi adalah seluruh kawasan Batha, padang pasir itu, sebagai emas untuk Rasulullah SAW. Nabi kata, biarlah aku pilih untuk menjadi seorang Nabi dan juga seorang Nabi yang miskin. Ini memang permintaan daripada Rasulullah SAW. Pasal apa tuan-tuan Nabi pilih untuk jadi miskin? Jadi Nabi yang bersifat macam biasa, macam seorang hamba, adalah kerana baginda Rasulullah SAW ingin menunjukkan, ingin menjadi idola, ingin menjadi petunjuk kepada seluruh umat dia, bahawasanya kalaulah kita hari ni kita berasa lemah kerana miskin, kalaulah kita hari ni kita berasa lemah kerana pelbagai ujian, ketahuilah bahawasanya Nabi SAW lagi-lagilah dalam keadaan yang miskin, lagi-lagilah diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala yang macam-macam. Jadikan Nabi sebagai panduan. Kalau kita berasa kita miskin, aku duit tak ada lah semua, kan? Ekonomi jatuh, ketahuilah baginda Nabi makanan di rumah dia pun tak ada. Ketika tu rasa tenang. Nabi pun makanan di rumah dia pun tak ada. Kita ni miskin-miskin kita pun makanan kat rumah kita pun bertambah lagi, kan? Tambah lagi. Pikir macam tu. Tapi syarat dia apa? Kena belajarlah tentang Nabi. Ni kita belajar sama ilmu Muhammadiyah ni, baru kita kenal Nabi. Macam ni rupanya, kan? Ujian yang pelbagai. Tuan-tuan cuba tengok baginda Nabi SAW diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir dalam keadaan ayah tak ada, yatim piatu, ujian besar lah, kan? Yatim. Duduk dalam tempoh 6 tahun, umur 6 tahun, mak meninggal. Duduk dengan Tok Wan meninggal. Duduk dengan Pak Nakan, Abu Talib. Duduk lama dengan Abu Talib. Sekali lagi tuan-tuan, Abu Talib pula meninggal, dah tua. Nabi pun dah jadi Rasul. Abu Talib meninggal, Siti Khadijah meninggal. Habis tak ada apa. Anak-anak Nabi ada seramai 7 orang, maka 6 orang meninggal. Tinggal seorang kan? 6 orang semua meninggal. Yang laki-laki semua meninggal. Qasim, Abdullah semua meninggal. Yang perempuan semua meninggal. Nabi sendiri yang menguburkan anak-anak dia semua.
Tinggal seorang ya, Sayyidatina Fatimah sahaja. Sayyidatina Fatimah meninggal selepas 6 bulan wafat Rasulullah. Nabi meninggal 6 bulan lepas tu Fatimah pula meninggal. Seorang tu ya yang meninggal selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miskin. Nabi juga miskin. Nabi diuji dengan sihir. Ada orang buat sihir kat Nabi. Nah, Nabi pernah disihir. Maka tuan-tuan, kita kadang-kadang kita kena sihir kan. Kita kena sihir, kita kena orang buat naya kat kita. Fikir balik, Nabi pun kena sihir. Itu tara Nabi. Kan? Maka diuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pelbagai ujian. Sehingga kan tuan-tuan, kita yang ada pada hari ini boleh jadikan Nabi adalah sebagai idola kita, ikutan kita. Sampai tahu tu lah. Kan? Diuji dengan maki hamun. Tak usah kata lah. Tak usah cerita lah bab tu. Kan? Maka kerana itulah tuan-tuan, di sini kita nak tengok bagaimanakah cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana berada di dalam masjid yang diriwayatkan oleh para sahabat. Hadis yang ke-127. Wa anhu biqal an حدثنا عبد الله بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء قال فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. Daripada Qailah binti Makhramah, perempuan, satu orang perempuan, Qailah binti Makhramah, dia berkata sesungguhnya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Okey, satu orang perempuan nama Qailah, dia tengok Nabi daripada belakang masjid. Nabi duduk dalam masjid, Qailah tu masuk daripada belakang, dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk. Okey. Wa huwa qa'idun qurfusa. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam keadaan qurfusa. Qurfusa ni macam ni. Duduk dalam keadaan kedua-dua kaki lutut diangkat, peluk gitu. Kan? Kedua-dua kaki diangkat, peluk gitu. Atau bagi qurfusa. Okey, qurfusa. Duduk macam mana ni? Duduk gitu kan. Orang duduk boring, tunggu ikan, mancing ikan, tunggu ikan nak makan umpan tu, duduk gitu kan. Duduk atas lantai, kaki, kedua-dua kaki angkat, lutut peluk gitu. Tu qurfusa. Nabi SAW duduk dalam masjid macam tu. Okey. Lalu beliau berkata, falamma raaitu Rasulullah, ketika mana aku melihat Nabi SAW yang dalam keadaan khusyuk ketika tu. Tuan-tuan, biasa kalau orang duduk macam tu, kita tengok dia macam mana? Hang ni dah masalah ke apa ke? Kan duduk macam tu kan, duduk seorang dalam masjid, duduk seorang gitu. Hang ni dah masalah ke apa ni? Duit tak cukup ke? Bergaduh dengan bini ke? Tak ada masalah apa, duduk gitu kan. Duduk seorang gitu. Tu kita. Nabi SAW duduk macam tu juga. Para sahabat tengok Nabi duduk dalam keadaan macam tu, dalam keadaan khusyuk. Khusyuk Nabi tuan-tuan, hati terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Qailah, bila aku tengok macam tu Nabi duduk dalam keadaan khusyuk, ur'idat minal farqi, gemetar hati aku. Aku rasa macam gerun. Tengok macam tu pun dah gerun. Yang tu duduk Nabi cara hamba, duduk di bawah, tak ada kursi, tak ada meja, tak ada singgasana. Para sahabat tengok Nabi berasa gerun. Bagaimana agak-agak kalau dia tengok Nabi duduk atas meja, duduk atas kursi, duduk atas singgasana, lagilah rasa gerun. Kan?
Sebab tu dah tuan-tuan tak heran pasal apakah ketika mana pembukaan kota Mekah, Nabi masuk ke Mekah dalam keadaan penuh baju besi. Kan kita bincang sebelum ni kan, Nabi masuk ke kota Mekah tu, topi besi, baju besi, pedang siap. Nak berlawan ke? Tak berlawan, pakai je, tayang je, gerun dah orang ketika tu. Ini tuan-tuan, cerita Nabi ni hanya duduk di bawah, tak ada apa-apa, tak ada gak pun tak ada. Kita gerun ni bila mana lagi ada gak, lepas tu ada pula orang duk jaga, gerun. Ini tak ada duduk apa. Tapi berasa gerun tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa rasa gerun? Kerana haibah yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haibah itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan lemparkan kepada Nabi. Orang tengok Nabi, orang berasa haibah dengan Rasulullah, walaupun peribadi Nabi macam seorang hamba biasa sahaja. Tuan-tuan, satu ketika Nabi balik dari perang, panas terik ketika tu, tiba-tiba nampak ada pokok rindang. Para sahabat berhenti, Nabi berhenti. Pokok ada banyak. Para sahabat pergi berehat di pokok sana. Ada sebuah pokok kat sini, Nabi berehat sorang-sorang di pokok ni. Nabi ambil pedang gantung, rehat, lena. Lena pasal apa? Qaidullah, matahari terik ketika tu, panas matahari sebelum lohor, lena sat. Lena bawah pokok. Tiba-tiba ada seorang laki-laki musyrik, musuh Nabi, mai menyelinap senyap-senyap pi dekat pokok Nabi tadi ni, ambil pedang Rasulullah yang tergantung. Lepas tu dia letakkan pedang di tengkok Nabi. Terjaga Nabi ketika tu. Ketika mana Nabi terjaga, kata laki-laki ni kat Nabi, may yamna'uni minka, siapa yang akan halang aku daripada bunuh kau? Sekarang ni siapa boleh halang aku dari bunuh kau? Kata laki-laki ni dekat Nabi. Ketika tu tuan-tuan, Nabi dalam keadaan yang tenang. Nabi hanya jawab Allah. Siapa yang akan halang aku daripada bunuh kau? Nabi jawab Allah. Dengan perkataan Allah itu, tuan-tuan, laki-laki yang pegang pedang tadi ni jangan ketak takut. Ketak lepas pedang. Terlepas pedang. Kan? Pasal apa tuan-tuan dia boleh ketak ketika tu? Ni yang kata haibah Nabi ni. Haibatnya ada dekat Nabi menyebabkan Nabi hanya sebut Allah sahaja. Ketak tangan dia, terlepas pedang. Nabi pun cepat-cepat ambil pedang tu, letak di tengkok dia. Sekarang ni siapa pula yang akan halang aku dari bunuh kau? Nabi balas balik. Seketika tu tuan-tuan, dia pun minta maaf. Dia dah okey, sorry, minta maaf lah, aku minta maaf. Nabi kata, baik, kalau macam tu mengucap kalimah syahadah. Nabi suruh dia mengucap. Dia kata tak mau. Mengucap tak mau. Tolong lepaskan aku. Maka Nabi kata tak apalah, kalau gitu engkau dilepaskan. Pergi balik. Tuan-tuan, bila balik sampai kat geng-geng dia, ni musyrik ni, bila sampai kat geng-geng dia, dia kata apa? Jitu min indi khairin nas. Aku ni mai daripada satu orang laki-laki yang mana paling baik dalam semua manusia. Aku mai daripada satu orang laki-laki yang paling baik daripada semua manusia. Pasal apa? Sebab tuan-tuan, Nabi Muhammad ketika tu dah diancam dengan bunuh. Tiba-tiba tak boleh nak bunuh, Nabi pula dapat pedang tu, Nabi pula ancam dia untuk bunuh. Kalau kita tuan-tuan jadi Nabi, hang nak bunuh aku, tiba-tiba tak mampu, pedang tu boleh kat aku, baik aku bunuh hang. Kan tak? Hang nak bunuh aku dah, tapi tak boleh. Sebelum hang bunuh aku, baik aku bunuh hang. Tak, kalau kita gitu kan. Tapi Nabi dah kan. Ketika Nabi lepaskan, pergi balik, Nabi lepaskan. Dia kata ni lah orang yang paling baik sekali. Dia tak Islam, tapi dia puji akhlak Nabi. Dia kata ni lah orang paling baik sekali. Mana ada orang yang diancam dengan bunuh, tiba-tiba dia pula ada peluang untuk bunuh kita, dia tak bunuh, dia lepaskan. Nabi.
Tuan-tuan, poin yang saya nak bagi kita kata adalah gementar tadi ni. Satu orang yang dia tengok Nabi, dia berasa haibah sehingga akan terlepas pedang yang dipegang. Haibah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Nabi duduk dalam keadaan di bawah macam seorang hamba biasa, tetapi tuan-tuan menjadi haibah kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipandang oleh para sahabat. Dan begitu tuan-tuan, walaupun Nabi duduk di bawah, hubungan hati Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat baik. Kerana itulah tuan-tuan, kita pun sama juga. Maka kita ambil bahawasanya hebat seseorang itu apabila diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bila bersalam dengan Nabi, dia akan cepat-cepat tarik tangan. Pasal apa? Sebab tak boleh lama pandang muka Nabi SAW sebab berasa hebat. Bukan tak mau pandang, tak. Kan? Kita betul-betul, kalau satu orang yang kita segan dengan dia, kita tengok muka dia pun kita segan tak? Tengok muka dia, tarik pandangan. Pasal dia tu hebat. Kan? Haibah dia tu. Begitulah para sahabat. Nak salam dengan Nabi lama-lama, tapi tak boleh. Bila salam dengan Nabi, berasa haibah Nabi tu, sehingga kan para sahabat dulu yang menarik tangan, para sahabat dulu yang mengalihkan pandangan daripada tengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak mau, bukan tak mau nak, tapi tak boleh. Berasa haibat Nabi tadi, haibah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan, cukup sekadar tu. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ni akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lajak sikit no, pasal subuh lewat. Subuh lewat. Subuh saya pun tak lajak sangat lagi. Kerja duha pula. Kan? Nah. Seperkara tuan-tuan, Isyraq ni kalau kita tengok dalam fatwa ataupun dalam takwim Kedah tu, boleh kita buat 27 minit selepas terbit matahari. Kan? Solat sunat Isyraq. Boleh dibuat 27 minit selepas terbit matahari masa waktu duha lah. Tapi kalau tengok dalam pandangan ulama yang lain, dalam fatwa, dalam kita boleh buka dalam Dr. Al-Bakri, kan, ada pandangan ulama yang mengatakan iaitu 20 minit waktu syuruk. Lepas syuruk tu 20 minit dah boleh buat untuk solat sunat Isyraq. Dan pandangan yang paling sikit jumlah dia adalah 16 minit. 16 minit selepas terbit matahari syuruk sudah boleh buat solat sunat Isyraq. Kan? Macam lah ni tuan-tuan, kalau ikut yang Kedah tu 27 minit, Isyraq syuruk lah ni 7.30 kot kan? 7.30 7.30 tu 27 minit maksudnya kat pukul 8 lah. Tapi kalau kita ikut, ada pandangan yang lain, ulama yang lain, ada yang sebut kata 20 minit dan ada yang kata 16 minit, paling sikit 16 minit selepas terbit matahari boleh dah untuk solat sunat Isyraq. Dia waktu yang diharamkan tu. Lepas terbit matahari tu kan syuruk kan, waktu yang diharamkan. Berapa lama waktu yang diharamkan tu? Jadi ada perbezaan pandangan ulama lah. Dalam kitab kan sebut kata matahari naik segalah. Kan, matahari naik segalah kan. Segalah tu lah. Berapa lama segalah tu? Jadi segalah tu ulama khilaf. Ada yang kata 27, ada yang kata 20, ada yang kata 16. Jadi terpulang pada kita lah, kita nak pakai pandangan yang mana. Masing-masing ada dalil dan hujah masing-masing. Mudah-mudahan tuan-tuan, yang penting kita tak terlepas daripada fadilat kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikut dalam 20 minit pahala, 20 minit 16 minit pahala kan untuk nak buat solat sunat Isyraq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وعلم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Tangguh dengan tasbih, kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.